Assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat yang penuh permai, aman, tenang. 5 Januari ini katanya Jumaat pertama untuk Januari lah. Apa dia? Jumaat pertama dalam bulan Januari 2024. Betul-betul. Yalah, sebab saya jumpa Cik A pun tahun lepas. Lama dah. Saya jumpa anda pun tahun lepas. Lama dah. Oh, kau ni kan? Ya. Alhamdulillah. Mentang-mentang dia dah 3 kali bersiaran bersama dengan anda. Ini hari pertama tau. Okey, silakan. Pastinya merindui. Merindui. Rasa macam nak masuk dalam kamera ni. Okey, apapun semoga 2024 ni adalah tahun baru untuk kita. Adalah tahun yang kita percaya kalau nak cerita pasal ekonomi dan sebagainya memang tahun yang mencabar lah kan. Tapi apapun hidup harus diteruskan. 2024 ni diharapkan dapat memberikan anda 1001 makna yang cukup positif sepanjang tahun 2024 ini, insya-Allah. Sama-sama kita doakan ya. Sama-sama lah kita mendoakan untuk kita semualah kesejahteraan negara, rakyat, berwilayah bangsa dan sebagainya. Okey, pagi ni kita nak bagi sedikit perkembangan berkenaan dengan apa yang terjadi di selatan tanah air ya. Johor, kita dapati mangsa banjir di Johor didapati meningkat sedikit dan membabitkan 4 buah daerah yang terkesan. Katanya Johor Bahru antara daerah yang paling terkesan, diikuti dengan Kota Tinggi, Kluang dan juga Mersing. Betul. Jumlah mangsa kat Johor memang dikatakan terus meningkatlah. 1,466 orang di 13 pusat pemindahan sementara ataupun PPS setakat jam 6 pagi tadi, berbanding 1,024 orang di 7 PPS semalam. Dan tadi Faria ada sentuh beberapa tempat dekat Johor kan. Antaranya adalah di Johor Bahru ada 4, 6 di Kota Tinggi, 2 di Mersing dan juga 1 di Kluang. Dan pastinya ini kita dalam keadaan berhati-hati jugalah kan, sebab kita tak tahu bagaimana nanti keadaan hujan yang berterusan, hujan lebat dan sebagainya. Cumanya kita mengharapkan kita sentiasa membuat satu persediaan dan persiapan sekiranya kita tahu cuaca tu kan. Satu lagi saya nak ingatkan agar kita berwaspada, bukan saja di kita ni, malahan tengok pergerakan anak-anak tu. Sebab anak-anak tu kalau tengok keadaan banjir dan sebagainya, mereka ingat suasana seperti main di taman tema air. Sebab kita risau, sebab yang main air tu kita tak tahu kedalaman sesuatu banjir tu. Takut-takut yang tu adalah parit ke, kan, sungai ke, kan, tak tahu kita kan. Tak tahu kan bahayanya tu. Okey, so kita nak bawa kalian semua yang menonton MHI sekarang ini terbang ke Korea Selatan. Sebab apa ya kita nak ke Korea ni? Kita nak pergi Korea ni sebab nak tengok orang Korea sekarang ni dah makan guna tangan. Jangan terkejut kalau anda pergi Korea sekarang. Chopstick, sudu apa semua dah tak ada dah. Sebab mereka ni dah pandai gunakan tangan. Sebab ada seorang orang Malaysia ni, dia yang ajar. Betul. Kita nak terus bersama dengan mereka. Sebenarnya apa yang membuatkan mereka ni boleh mencuba untuk makan nasi pakai tangan ni? Sebab bukan mudah ya. Okey, telah pun berada sekarang ini kita bersama dengan Muhammad Fikri Muhammad Jumat. Assalamualaikum Fikri. Hai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama dengan dua rakan beliau. Bersama dua rakan beliau, maafkan saya kalau salah sebut, tapi biasa awak sebut sebab awak suka Korea. Tak apalah, saya cubalah. Kim Myung Jo. Thank you. Okay. Yes. And morning, and Choi Ji Yoon. Hello, this is Choi Ji Yoon. Yeah. Correct. I pronounce your name correct? Yes, correct. Yeah, correct. Okay. First of all, thank you very much for with us with Malaysia hari ini. Okey, Fikri. Apa yang membuatkan anda ni berkongsi sebenarnya budaya kita kan, makan nasi pakai tangan. Saya nampak video tu, satunya awak membuatkan saya terliur pagi-pagi melihat ayam goreng tu udang masak tempat seliapi. Saya jadi marah lah. Okay, actually sebenarnya saya ni jenis yang masak. So since saya memang jenis yang suka masak, so bila saya ada masa free sikit, dan saya akan masak dan okay, this one saya memang dah buat memang kat Malaysia lagi. So bila saya dekat sini, saya come out dengan idea, why not saya just macam introduce our culture, cara kita makan. Sebab before this, orang Korea ni dia akan makan guna chopstick, guna sudu, garpu kan. So this time around saya nak bawa, why not diorang cuba makan Malaysia guna tangan pula. Dan Alhamdulillah, feedback dari mereka semua sangatlah menarik. Wow, that kind of dish was killing it. Especially masak lemak cili api kan. Kalau masak lemak cili api ni dalam bahasa orang putih ni disebut sebagai apa? Prawn in coconut gravy with chili padi. Okey, nak tanya dengan orang Korea tu lah kan, kepada Kim Myung Jo. Kan. Okey. You cannot use your hands, chopstick, forks, and you using the hands. How does it feel? Is it okay? It's okay. New hand is always fun.
So I like it. I like use my hand. It's Okay. good. It's good. It's good. Is it your first time using your hand? Yeah, it's my first time. Okay. Well done actually. Yes. Kami pun nak pakai chopstick pun 2-3 kali juga fikir kan. Okay, Chi Nampak? Ya. Choi Ji Yun. Is that correct? Okay. I saw you in the video. It's like you really, really enjoyed the food. Dia hantar mana nasi tu kan? Yes. So maybe you can share with us your experience. You try our traditional way to eat the rice with the very good. I think this is cuisine like the spicy one. Is it spicy or it's not so spicy for you? Spicy. Wow, yeah, I like spicy. I like spice food. Okay. So is it easy for you to use to try our traditional way to eat the rice with using the hand? Okay. Dia suka lah. Dia punya food ni dia suka. Dan especially saya provide memang masak lemak dan saya ada memang beli sambal daripada Malaysia. Sambal petai tu kan? Ikan masin ikan talang. Sedapnya. Okay, and then saya makan sekali dan 2 botol tu habis dah on the spot. Dia orang makan petai juga. Makan. Cubalah kot. Petang tu dia komplain, asal dia hari ni dia punya macam berbau sikit lah. Itu kalau masalah lemak tu, kalau ada ikan kering yang bulu ayam tu, lagi sedap kan. Kan. Tapi Fikri nak tanyalah kan, sebelum anda menyuruh 2 rakan anda ni untuk, bukan 2 tapi sebenarnya dengan manager semua disuruh makan gunakan tangan ni, ada tak sebelum ini Fikri ada bagi tahulah dekat rakan-rakan untuk nanti one day Fikri akan datang untuk bawa makanan-makanan Malaysia dan juga makan dengan menggunakan tangan. Adakah Fikri bagi tahu awal dulu ke ataupun memang surprise dia dah datang terus dia suruh gunakan tangan atau macam mana? Tak, pagi tu masa saya masak tu saya dah text dalam group dah. Okay, hari ni saya nak bawa makanan untuk lunch. Okay. And then I dah beritahu dah, tak boleh guna sudu, tak boleh guna chopstick dan semua boleh guna. So kita kena guna tangan. Dan diorang punya reaction, bila something like that lah. Tapi saya memang text dalam grup awal sekitar pagi tu. Memang tak boleh guna apa-apa. And then saya memang tak bawa apa-apa sudu ke apa semua, memang tak ada. Tapi saya beritahu awal pagi tu lah. Pandai taktik awak. Okey, Fikri, saya tengok kan macam ayam goreng tu. Ui, tak semua orang boleh buat ayam goreng yang macam kelihatan macam rangup, betul. Tapi saya tengok ayam goreng yang dia goreng tu macam ayam yang Korea yang selalu buat yang ada spicy. Tapi kalau cakap tentang spicy, Korea pun memang makan pedas. Cuma nak tengok tahap kepedasan mereka tu sama tak macam level kita kan. Fikri memang pandai masak lah betul. Actually dekat Korea ni dia banyak jenis type of macam chicken. Cuma kita Muslim macam agak suka sikit dia dapat ayam yang halal. So saya kena order online. Dan saya bawa order online sampai rumah dan saya masak sendiri lah. Lepas Fikri dah jamu mereka ni makan guna tangan, makan makanan Malaysia ni, apa yang mereka cakap dekat Fikri? Adakah mereka kata lepas ni nak lagi ke ataupun ada tak makanan-makanan minum-minum Malaysia yang lain yang patut mereka cuba? Permintaan mereka ada tak? And then from their side dia dah explore lah apa nak makan dia. Wow. Dia bila dia google kan what is the famous makanan dekat Malaysia, then one day dia dapat ada nasi lemak. So nasi lemak. Dah masak lah nasi lemak? Apa dia? Dah masak? Boleh masak tapi nak tunggu time sebab barang, untuk cari barang dekat sini agak limited. Susah. So kena cari sikit lah. Okey. Tapi nak tanya... Saya nak just nak share something lah. Okay. Yeah. Bila saya bawa sambal dari Malaysia tu, and then video tu dah viral. Yep. And then owner of the video tu, Syukran Majid, dia dah bagi kita orang free 100 botol sambal. Weh. Itu memang dia kontak saya dan tiba-tiba dia beritahu saya nak bagi awak sebab video awak dah viral dan awak dah bawa sambal tu di Korea dan kita nak bagi awak 100 botol secara percuma. Ada 18 perisa semuanya. Okey, dah jadi duta sambal lah pula. Okey, Fikri sebenarnya asal dari mana? Kampung mana ni? Kampung mana? Okey, saya asal daripada Tawau, Sabah. Dan saya baru saja kena transfer bekerja dekat Korea dan 7 gitu.
Baru saja. Tapi kalau tengok kan makanan dia tu macam makanan orang Negeri Sembilan. Negeri Sembilan kan? Negeri Sembilan. Okey, saya cadangkan. Okey, lepas ni yang kawan Korea dah cuba makanan Malaysia kan. Awak orang Sabah, lepas ni ajar mereka tarian Sumazau pula. Mewakili orang Sabah. Boleh? Lepas tu tunjuk dekat kami dekat Malaysia hari ni. Boleh? Boleh insya-Allah. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak Fikri. Thank you to Kim Yang Ju and Choi Ji Yoon. Sorry. Boleh tak sebab actually diorang dah praktis nak cakap Melayu. Melayu, okey. Okey. Boleh. Nak masuk? Kan kami agak gerak kan? Okey. Silakan. Actually diorang ni dah praktis. Okey. Kami pun nak dengar. Kim Yang Ju. Okey, thank you. Okey. Selamat pagi. Apa kabar? Nama saya Kim Myung-ju. Saya mau belajar budaya orang Malaysia. Dan sekarang begitu juga Anda semua. Semoga boleh menjadi kawan. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Sama-sama. Okey, seorang lagi, dah ada Wan. Ya. Okey, skip. Halo. Nama saya Choi Ji Yoon. Saya suka masakan Malaysia dan hormat budaya Malaysia. Saya sangat gembira mendengar komen positif dari kalian semua. Thank you. Wow. Okey. Saya agaknya impress ni makan petai. Terus elok lidah tu lembut je. Kena banyak lah ni Fikri, lepas ni boleh tanya dia, suka tak perempuan Melayu? Dua-dua masih single. Taken lah. Taken lupa. Okey, baik. Thank you Fikri. Terima kasih. Thank you very much guys. Okey, bye-bye. Nanti kita akan ke Korea nanti. Nanti jumpa lagi. Ya, okey. Jadi bercakap tentang sebab lembut je lidah dia. Sebab saya ada rakan Korea, kalau dia nak sebut sesuatu L tu susah. Dia macam lidah dia ada kan dialek, tapi saya rasa macam itulah berkat makan patai lah. Jadi kalau nak fluent kena pandai, kalau contoh nak pandai bahasa Malaysia kena makan makanan tradisi Malaysia lah. Jadi kalau nak belajar bahasa Korea kena makan makanan orang Korea, bukan berkawan dengan orang Korea. Tapi bestlah kan sebab kita saling menghormati budaya masing-masing kan. Sentuh sikit tentang Korea dan Malaysia ni, kita sebenarnya akan bertembung dalam Piala Asia. Ada peluang bola sepak nanti, jangan lupa pada 25 Januari nanti untuk kita support Harimau Malaya untuk menentang Korea Selatan dalam Piala Asia nanti. Steady. Amin. Okey. Selepas ni apa? Kita ni ada yang panas ni bila dengar kena bayar cukai LVG. Ya betul. Kalau cerita pasal cukai ni memang semua marah, tapi sebenarnya adalah mekanisme yang tertentu dalam pembayaran cukai ini nanti. Kena lebih faham. Kita bawakan topik tersebut selepas ini Berehat dulu. Jangan ke mana-mana. Okey, Malaysia hari ini kini kembali. Jadi seperti mana yang dikatakan tadi, kita nak bercakap tentang cukai. Jadi mungkin ramai di antara kita yang kalau bercakap tentang cukai ini, mungkin ramai di antara kita yang mengeluh kan, dahlah barang naik, itu naik, ini naik, tiba-tiba cukai baru pula diperkenalkan. Tapi cukai LVG ini sebenarnya bukan kali pertama diperkenalkan. Dah lama dah diperkenalkan sejak daripada pentadbiran yang terdahulu. Tetapi cukai ini ditangguhkan dan ianya telah pun dilaksanakan bermula pada 1 Januari 2024. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan LVG ini, apa kita saksikan paparan ini terlebih dahulu. Oh, okey. Tak jadi. Kita terus saja nak kenalkan tetamu undangan kita. Kita bersama dengan Datuk Haji Abdul Aziz Abu Bakar, Presiden Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia ataupun MATA. Okey, terima kasih Datuk kerana sudi datang. Sama-sama. Ya, saya pasti kehadiran Datuk dekat sini bagi menerangkan kepada orang ramai ni berkaitan dengan cukai LVG ni. Sebab rakyat ni memang mengeluh lah kan. Cerita pasal cukai ni memang semua yang mengeluh. Tapi sebenarnya untuk mengetahui anda bahawa cukai LVG ni adalah cukai barang bernilai rendah yang dikenakan dengan harga di bawah RM500. Tapi ramai juga yang mengeluh, barang murah pun nak kena cukai juga sekarang kan. Tapi ada mekanisme yang tertentu. Jadi sebagai permulaan, mungkin Datuk boleh kongsikan tentang apa itu sebenarnya percukaian LVG ini terlebih dahulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Jumaat. Alhamdulillah. Okey, cukai ni saya rasa sebelum saya tengok dari segi cukai LVG tu, elok kita bagi tahu kepentingan cukai ni lah. Sebab kadang-kadang
memanglah kita pun tak suka bayar cukai. Kan, tapi cukai ni penting. Dia penting kepada negara. Kalau kita tengok dari segi hasil, dari segi 2024 ni, anggaran hasil negara untuk 2024 lebih kurang 307 bilion. Dan daripada 307 bilion ni, hampir 79% daripada hasil ni datangnya daripada cukai. Jadi sebab tu cukai ni penting. Dan daripada 200 dan cukai tak langsung ni, yang mana cukai jualan duduk bawah cukai tak langsung ni, lebih kurang dia punya anggaran lebih kurang 58 bilion untuk tahun 2024, dan dia lebih kurang 19% daripada hasil cukai. Jadi cukai ni merupakan satu perkara yang penting untuk negara. Macam mana kalau tak ada hasil, macam mana nak tolong rakyat, nak bantu apa semua kan? Sebab cukai ni dikenakan untuk kita untuk pulangan kembali kepada rakyat. Betul. Cuma dulu ada isu lah dari segi macam mana duit dibelanjakan oleh pemimpin, oleh kerajaan apa semua. Cuma saya rasa sekarang ni dah okey sikit dah. Kan, jadi tak ada masalah lah dari segi pengurusan keuangan oleh negara, oleh kerajaan. Dan saya rasa insya-Allah kita kena tengoklah kepentingan cukai ni penting. Okey. Dalam cukai jualan ni kita kena faham SST. Kalau kita tengok sales dengan service tax lah. Dalam bahasa Malaysia cukai jualan dan cukai perkhidmatan. So elemen cukai jualan ni dah ada lama dah. Saya rasa tahun 72, tahun 75 lebih kurang macam itulah. Dan cuma dulu kita buat GST sekejap, lepas tu 2018 masuk balik cukai jualan. So cukai jualan ni kita kena faham macam ni. Sebelum saya pergi LVG lah. Silakan, Datuk. Sebab ramai orang cakap ni cukai baru. Betul. Dia bukan cukai baru sebenarnya. Sebab cukai jualan ni, LVG ni duduk bawah cukai jualan. Di Singapura for example, dia punya cukai LVG dia pada nilai, kalau tak silap saya, $400 Singapura. 400. Dan dia duduk bawah GST. Jadi bermakna bukanlah negara kita ada satu cukai yang baru, tak. Dia merupakan satu cukai yang ada. Cuma dia duduk di bawah cukai jualan. Okey. Kita kena faham konsep cukai jualan ni sebelum kita ni kan. Cukai jualan ni dia punya skop pengenaannya ada dua. Senangnya nak ingat. Kalau satu penghilang yang berdaftar di Malaysia dan dia menghilangkan barangnya di Malaysia, bila barang tu keluar daripada kilang je akan dikenakan cukai jualan 10%. Dan dalam kaedah ataupun dalam cara yang kedua, bila barang-barang tu diimport dari luar negara, masuk ke dalam Malaysia, akan dikenakan cukai jualan. Itu dia punya skop pengenaan secara umumnya, the sales tax untuk barang-barang, bukan perkhidmatan. Tapi apa yang berlaku daripada dulu lagi, bila barang-barang the smaller barang-barang kecil-kecil ni dibawa masuk melalui Korea udara, melalui air Korea, bila banyak sangat, jadi dia renyah. Jadi apa yang kerajaan buat, dia panggil ada satu kemudahan. Kerajaan bagi, dia panggil the de minimis facility. Kemudahan de minimis ni bermakna semua barang-barang yang dia punya nilai bawah daripada RM500, dia akan dapat dua kemudahan. Satu, immediate custom clearance, bermakna custom tak check sangatlah, dia pass through je, dia macam green lane lah, kan. Dan yang keduanya dikecualikan daripada cukai jualan. Bermakna tadi saya kata ada kan, tapi bila barang-barang dah less than 500 dikecualikan. So bila kita tengok macam tu, dia pada pembentangan bajet 2022 kalau tak silap saya, bagi memantapkan kita punya hasil ni, dan supaya ni ayat digunakan level playing field, dan supaya dia lebih adil kepada a more fair punya treatment untuk barang-barang lokal dengan barang-barang yang diimport. Sebab saya bagi tahu tadi kan, barang-barang bila registered manufacturer ni, bila dia kilangkan barang, bila barang tu dijual kepada pemborong apa semua, dah ada 10%. So bila pemborong jual peruncit kat pengguna, 10% tu dah ada dalam barang tu. Cuma kita tak nampak je. Kita sebagai pengguna tak nampak. Because dia tak macam transparent macam GST. Sales tax ni kita tak nampak. Tapi the 10% tu dah ada dalam barang tu dah. Dah ada dah. Kan, untuk barang-barang yang dikilangkan di Malaysia oleh registered punya manufacturer. Dan barang-barang yang diimport pun memang dah ada. Cuma barang-barang yang 500 ke bawah ni tak kena. So bila berlaku macam tu, kalau kita buat cara online, macam the online marketplace apa semua ni kan, so barang-barang yang dekat Malaysia ni dah ada 10%. Barang-barang yang diimport tak kena. Jadi bila jadi macam tu, dia tak fair lah. Dia tak adil kepada the local punya traders dekat sini, sebab barang dia harga dia tinggi berbanding dengan yang atas daripada dia diimport. So bila jadi macam tu, kerajaan kata okeylah, kita charge lah 10% tu. Bermakna pengecualian tu, yang 10% tu untuk cukai jualan tu, kita dah tak bagi pengecualian dan kita charge dia. Tetapi the immediate clearance custom tu masih ada lagi. So bila jadi macam tu, barang-barang yang diimport
harga dia akan meningkat by 10%. Tapi dengan syarat the registered seller, penjual tu perlu berdaftar. Tapi kalau dia tak berdaftar, tak perlu charge lah. So barang tu naik lah. Dan kita tengok macam mana nak daftar, dia kena lebih RM500,000 dalam masa setahun. Lah. Jadi itulah dia, tak semua barangan yang dikenakan cukai kan. Betul. Kalau anda membeli dengan penjual yang berdaftar sahaja dengan custom yang nilai jualannya RM500,000 setahun, barulah dikenakan cukai untuk anda. Okey, jadi kita nak tanyalah kepada orang ramai ni Datuk kan, berkaitan dengan cukai LVG ini, adakah anda dah mengetahui? Jadi kita nak tahukah pandangan orang ramai tentang cukai LVG ini. Jom kita saksikan. Bermula 1 Januari lalu, cukai jualan terhadap barang bernilai rendah LVG sebanyak 10% dikenakan bagi barangan import bernilai RM500 ke bawah yang dijual secara dalam talian. Cukai jualan LVG bukan sahaja dikenakan di Malaysia, malah beberapa negara lain seperti Australia, New Zealand dan Switzerland. Kabar ini mungkin mengecewakan para pembeli barangan import, namun menjadi berita gembira buat peniaga tempatan mahupun konvensional. Ingat, kalau kau order barang import, kena cukai, lebih beli barang tempatan. Kan? Senang kan? Tak payah kena cukai awal kan? Kualiti dia barang tempatan pun okey. Import pun okey kan. Tapi kita pentingkan barang tempatan lah. Malaysia punya barang kan. Barang ini pun akan buruk lah kerana pilihan rakyat akan kurangkan. Barang lokal yang boleh menunjukkan cinta rasa rakyat Malaysia sendiri, kerana kalau kalangan import dia akan menimbulkan cinta rasa luar negara. Kalau lokal ni dia ekonomi akan lanjut lah. Ini adalah satu peluang yang sangat bagus untuk local seller sebenarnya, untuk kembangkan kita punya own market. Sebab kita sebagai seller, kita ada 2 platform. Satu digital, satu lagi konvensional. So kita local seller pun dah dikenakan cukai. So bagi saya, it's a fair game lah kalau barangan import pun dikenakan cukai juga, untuk adil kepada dua-dua pihak macam tu. Okay, bagi saya as a seller, saya still akan beli above 500 juga pun. So tak kena tax pun kat situ. As a buyer, yes, boleh kekalkan. But kalau seller yang bisnes kecil ni, harga modal mungkin akan jadi lebih mahal sikit kalau top up barang bawah 500. And maybe benda tu boleh buat local seller naikkan harga produk dia orang. Saya rasa benda ni at some point ada baik and ada buruk dia juga. Cukai jualan ni, dia macam membebankan rakyat untuk ni, sebab sebelum ni kita tak dikenakan cukai walau tak ada limit pembelian, tapi bila dah macam ni kita macam terbeban lah dengan cukai ni. Kebaikan dia mungkin akan menguntungkan kepada macam profit negara lah, pendapatan negara. Mungkin pembelian secara talian tu mungkin akan dikurangkan lah selepas ni, sebab dah mungkin salah satu sebab cukai ni lah mungkin akan bertukar kepada yang konvensional lah. Bagi saya sebetul-betulnya ada kebaikan, ada keburukan jugalah. Kalau ada barangan tempatan, kenapa kita beli barangan yang daripada luar kan? So better beli barangan tempatan lah. Kita menyumbangkan kepada tempatan lah daripada menyumbangkan kepada luar tu kan. Cuma sekarang ni sebab baru dilancarkan kan cukai tu, so mungkin ada yang beralih atau mungkin yang still akan prefer kepada barangan import. Ada pelbagai pendapat yang dikemukakan. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Persoalannya, adakah pelaksanaan cukai jualan LVG ini benar-benar dapat menyumbang kepada kemajuan ekonomi negara?
Okey, tadi Datuk pun dah dengar kan? Rata-rata di antara mereka ni dah pun mendalami lah cukai LVG ini, dan saya pasti para penjual di luar sana pun dah mengetahui tentang LVG ini. Tapi rata-rata antara jawapan-jawapan mereka itu LVG ini ada baik dan buruknya. Itu nanti kita akan kongsikan antara impaknya lah kan. Tapi persoalan yang mungkin sering kali ditanyakan dekat media sosial, diperhebatkan lagi dengan soalan ini, kenapa agaknya kita ni dikenakan ataupun kerajaan ini mengenakan cukai LVG ni kepada kita? Sebab apa? Sebab persepsi mereka adalah barang-barangan yang bernilai tinggi yang wajib harus dikenakan cukai. Tapi ini barang bawah RM500 pun nak dikenakan cukai juga. Jadi kenapa kerajaan mengenakan LVG ini, Datuk? Okey, Fazli kena ingat high value goods item pun akan kena juga. Kan? So bermakna dia dalam pipeline lah. Saya rasa kalau tak silap saya dalam bulan 5 dan ke-6 atau bulan 5 atau 6 tahun ni ke atas lah. Bermakna low value goods dah kena, high value goods dah akan kena juga kan. Memang kalau kita tengok tadi kan, macam saya cakap tadi lah, bila kita tengok dari segi kita punya pengecualian yang diberikan, dalam sistem pencukaian itu sendiri berlaku banyak ketirisan. Bukan saja di ketirisan subsidi, tapi dari segi hasil pun ada ketirisannya. Macam mana ketirisannya? Ada orang tak lapu cukai, ada orang yang kurang lapu cukai, dan ada pengecualian exemption yang diberikan yang perlu dikaji semula. Dan LVG ni salah satu daripada yang kita nampak lah. Sebab perkara ni memang macam saya cakap tadi lah, Singapura pun dah buat, kan, banyak negara-negara pun dah buat. Walaupun dalam era ataupun dalam sistem GST pun sendiri, LVG tu ada dalam GST. Sebab kita ada GST kan. So bermakna bila tak ada GST, tapi dalam cukai jualan pun ada yang LVG ni. Satu memanglah sedikit sebanyak satu level playing field lah. Yang kedua dari segi fair treatment kepada local punya industri. Saya rasa yang ketiga mungkin tak ni sangat, mungkin dia akan sedikit sebanyak ada peningkatan hasil. Mungkin ada peningkatan hasil. Sebab dulu bermakna 2023 dan ke belakang dulu memang diberikan pengecualian. Bermakna yang diminimis tadi tu memang tak dikenakan sales tax. Mungkin ahli parlimen boleh tanya kot dalam parlimen berapa exemption yang diberikan dulu, kita rugi banyak mana dan banyak mana yang kita hasil yang akan dapat dari segi hasil negara tu, dari segi peningkatan tu. Mungkin kita boleh jawab persoalan daripada penjual seller-seller dekat luar sana berkaitan dengan impak kepada bukan saja penjual, malahan kepada pengguna juga. Apakah impaknya? Mungkin ada baik dan buruknya cukai ini, Datuk? Nasihat saya kepada pengguna, nombor satu, pastikan penjual berdaftar tu memang penjual berdaftar untuk dia charge the 10% tu. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita tahu dia punya sale RM500,000? Macam mana dia tak bagi tahu kat kita kan? Jadi penjual berdaftar ni dia kena berdaftar dengan My LVG. So kalau kita tengok website, masuk ke dalam laman web My LVG ni, bawah Jabatan Kastam, kita boleh nampak senarai all the registered seller. Bermakna kalau dia ada dalam tu macam Shopee apa semua ni dah ada dalam tu kan. Boleh check situ. So bila dalam tu bila ada dan dia orang kenakan 10%, okey. Tapi kalau nama dia tak ada dalam tu, dalam portal My LVG ni, dia tak patut kenakan dan tak boleh kenakan 10% punya LVG ni, dan kita boleh laporkan kepada pihak Jabatan Kastam lah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada setengah-setengah barang ni dia barang yang diimport. Ini penting. Kadang-kadang peniaga dia pandai tau. Apa yang dia buat sebelum Januari tu, dia import dulu barang-barang, dia letak dalam stok, kan? Lepas tu bila LVG ada, dia charge 10% lagi. So bermakna yang itu memang tak boleh lah. So bermakna bila kita buat pembelian tu, dan bila kita buat pembelian online dekat online marketplace tu, barang tu perlu ada di luar negara masa kita buat pembelian tu. So bermakna bila kita buat pembelian, bila barang tu masuk, baru boleh dikenakan 10% punya LVG lah oleh registered seller tu. Tapi kalau barang tu dah ada di Malaysia, registered seller tidak boleh kenakan LVG. Memang susah nak tahulah kita sebagai pengguna. Tapi kita boleh cek, dan mungkin saya rasa pihak kastam akan buat kerja-kerja audit apa semua untuk pastikan peniaga-peniaga ni tidak mengambil kesempatan. Dan saya tengok dalam laman web, dalam social media banyak sebut harga tu naik lebih daripada 10%. Kan? Macam sekaki mereka je lah. Tak ada harga berapa kan. Kalau kita ingat dulu kan, masa kita nak perkenalkan GST dulu, masa melaksanakan GST, harga barang dah naik dah sebelum pelaksanaan GST tu. Bermakna kalau kita tengok dari segi LVG pun, benda yang sama berlaku. Saya rasa kerajaan perlu dia kena integrate lah kementerian ni. Jangan biar Kementerian Kewangan, Jabatan Kastam je bergerak. Mana mungkin Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, kan,
kena tengok together. Kementerian Ekonomi kena tengok, kena bantulah. Pastikan penjual-penjual ni kan, the business community ni, peniaga-peniaga ni tidak ambil kesempatan lah dalam LVG. Ya, itu yang kita risaukan penjual-penjual ni. Sebab satu je yang mereka kata, kalau harga naik tinggi semua, oh ini cukai ni. Kan, cukai tu pun harga dah naik apa semua ni kan. Cukai yang kena. Cukai kena kan. Jadi kalau kita sebagai pembeli, kita harus pandailah kan untuk kita nak menilai sesuatu barangan tersebut. Betul. Dan cukai ini dikenakan cuma untuk barangan import sahaja ya. Jadi inilah masanya untuk kita nak support local product ataupun barangan buatan Malaysia. Kan anda kata kalau kita tidak inginkan barangan daripada luar yang dikenakan LVG sebanyak 10% ini. Okey, baik, terima kasih Datuk di atas masa yang diberikan. Saya rasa dah cukup untuk mencerahkan kepada kita lah tentang apakah itu yang dikatakan sebagai cukai LVG ini. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk Haji Abdul Aziz Abu Bakar, Presiden Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia ataupun singkatannya MATA. Okey, saya ada pengisian ataupun perkongsian ini saya nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan PTTI Group. Okey, jadi anda jangan lupa untuk anda saksikan PTTI Pecutan Akhir SPM setiap Sabtu dan juga Ahad bermula jam 10 pagi di saluran NTV 7. Okey, masih tak terlambat lagi untuk anda skor SPM. Banggakan ibu bapa kita dan buktikan yang terbaik dengan skor A sebelum menyesal apabila keputusan keluar nanti. Mudah faham, senang skor SPM bersama dengan PTTI. PTTI terbukti melahirkan murid paling ramai mendapat semua A yang diiktiraf oleh Malaysia Book of Records. Okey, layari ptti.my sekarang untuk program selekoh saat akhir SPM. PTTI Tuition, better results. Okey, jangan lupa Ahad jam 10 pagi di NTV 7. Okey, baik. Kita nak berhenti pada seketika dan lepas ni saya nak bersama dengan Fariha nak bercakap tentang kita nak menyelamatkan, misi menyelamat seekor tapir yang terperangkap di dalam parit. Seketika nanti di MHI. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Okey, kita nak bawakan sedikit sudut pandang yang berbeza. Ini berkenaan dengan bagaimana misi yang dilakukan oleh APM menyelamatkan seekor tapir. Tersesatlah kot. Itulah rasanya sebab kalau difahamkan sebab kakinya tu pun cedera. Difahamkan dilanggar, lepas tu dia termasuk dalam parit. Jadi kita tapir tu pun kita tahulah besar. Berapa kilo? 300 kilogram. 300 kilogram. Kaki dah lah sakit, nak panjat tebing parit tu susah kan. Jadi nasib baiklah ada anggota-anggota penyelamat daripada APM ini yang menyelamat. Ini dia, Freya, kita tunjukkan kepada anda petapir itu. Ini di Sabak Bernam ya. Jadi kita nak bersama dengan anggota dan juga pegawai yang bertugas di lokasi terbabit untuk menyelamatkan tapir ini. Jadi kita nak terus bersama dengan Lieutenant Pertahanan Awam Muhammad Hairi Ibrahim, merupakan pegawai Pertahanan Awam daerah Sabak Bernam, dan juga Korporal Pertahanan Awam Aidawati Syahari, Ketua Squad Shift Charlie. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Jadi kami difahamkan Korporal Pertahanan Awam Aidawati Syahari ditugaskan ke lokasi ketika itu untuk menyelamatkan seekor tapir. Jadi mungkin kalian boleh ceritakan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya boleh dapat laporan daripada orang kampung ke kan? Nampak tapir ni di parit dan tercedera ketika itu. Okey, baiklah, saya mulakan dulu ya. Afat dan Fariha. Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada penonton MHI. Okey, artinya lebih manis untuk saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Okey, saya Lieutenant Pertahanan Awam Muhammad Hairi Ibrahim. Okey, sebelah saya adalah Korporal Aidawati. Bermula daripada belakang, sebelah kanan adalah Korporal Hamzah, Private Atika, Private Syukri dan juga Siti Faizul. Okey, mereka ni yang bertugas semasa kejadian pada bola. Okey, sebelum saya ceritakan sedikit berkenaan dengan kronologi kes. Kronologi kes ini berlaku pada 1/1/2024 iaitu tahun baru. Tahun baru. Okey, dia berlaku pada jam 5.30 petang. Okey, kes ni kami terima daripada Pusat Kawalan Operasi Daerah Pusat Kawalan Operasi MOS daerah Kelang. Untuk negeri Selangor punya Pusat Kawalan Operasi lah. So kami terima pada jam 5.30. Okey, sejurus saja terima kes ini, tindakan pertama saya adalah saya mengarahkan anggota saya yang bertugas sebagai operator Pusat Kawalan Operasi Daerah Sabak Bernam ni untuk menghubungi Jabatan Perilisan. Dan respon daripada Jabatan Perilisan pada ketika itu sangat baik dan mereka memberikan kerjasama yang sangat baiklah untuk kes ini. Okey, baik.
boleh saya terangkan kenapa saya libatkan Jabatan Pendidikan? Okey, Pak dan Fariha. Okey, seperti yang kita semua sedia maklum, tapir ni dia adalah spesies ikonik yang dilindungi sepenuhnya. Dilindungi sepenuhnya di bawah Akta Pemulihan Kehidupan Liar 2010, Akta 716. Akta 176. Jadi kita perlukan kerjasama dengan Jabatan Pendidikan supaya kes ini dapat ditangani dengan lebih berkesan. Dan yang pentingnya adalah tindakan selanjutnya. Tindakan selanjutnya bermaksud selepas tapir itu diselamatkan, apa yang perlu kita buat? Apa yang bagaimana proses kaedah rawatan tapir tersebut, ke mana tapir tersebut hendak dibawa, itu adalah tanggungjawab Jabatan Pendidikan. Itu sebab kami SPM bersama-sama dengan Jabatan Pendidikan. Dan di sini saya ingin memberikan kredit kepada Jabatan Pendidikan kerana memberikan kerjasama yang sangat terbaik masa operasi itu dijalankan. Baik, itu antara kronologinya lah bagaimana tapir ini berjaya ditemui. Dan kita nak tanya kepada Korporal PA Aidawati lah. Okey, Puan sendiri berada dekat lokasi kan. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada kita bagaimanakah antara teknik dan juga kaedah yang digunakan. Sebab kita tahu bahawa tapir ni berat dan sebagainya kan. Kita tanya, macam mana cara nak naikkan tapir tersebut kan? Mungkin Puan boleh kongsikan? Okey, baik. Terima kasih sahabat dengan Fariha. Okey. Setibanya kami di lokasi, kami mendapati seekor tapir berada di dalam parit. Dan tapir tersebut dalam keadaan lemah dan kesakitan. Dan kita sedia maklum bahawa tapir ni dia haiwan yang pemalu. Pemalu dan hidup bersendirian. Okey. Apabila melihatkan keadaan yang macam tu dengan kaki belakangnya yang cedera, saya terfikir beberapa cara untuk menyelamatkan tapir tersebut kerana dengan saiznya yang besar, berat dia. Okay. Kemudian cara pertama yang kami gunakan adalah dengan membuat tangga di tebing parit. Tetapi kami bersama-sama juga dengan penelitian, tetapi beberapa percubaan untuk menaikkan tapir tersebut tak berjaya. Tidak berjaya dan kemudian kami menggunakan cara yang kedua dengan menggunakan jaring. Kami menggunakan jaring dan sama-sama menarik dari tebing itulah. Tapi memang macam-macam orang kata kesukaran yang dihadapi lah. Selain daripada perlu berhadapan dengan emosi tapir itu sendiri dan ialah bila beberapa kali kita cuba selamatkan, naikkan dia berasa marah dan hampir okey, kepala dia bila kena air kita takut dia lemas. Okey. Kemudian perbincangan. Hello? Okey. Terputus. Sedikit teknikal nampaknya terputus. Tak apa. Jadi ini sangat saya tertanya-tanya bila katakan tadi tengok gambar daripada cerah hingga ke gelap. Itulah. Berapa jam agaknya? Pastinya ini sangat-sangat mencabar, penugasan yang sangat mencabar membuat mereka sebab kita pun tahu kan untuk menguruskan haiwan yang katanya tapi kan seekor pemalu kan. Jadi mungkin dengan emosi yang tak stabil dan kita pun manusia pun ada emosi tak stabil juga. Betul. Jadi saya rasa ini kita nak dengar lagi lah sebenarnya bagaimana pengurusan ini dilakukan sehingga mungkin berjam-jam ambil masa ni sampai malam pula tu. Ya, sebab ialah macam disebutkan tadi tapir ini memang jarang ditemui Fariha. Kalau misalkan kata kalau kita sendiri pun nampak saja signboard tapir di hadapan memang tak jumpa pun kan. Tapi ini jadi memang sifat peribadi tapir ini memang begitu pemalu, apatah lagi apabila mereka apatah lagi bila tapir ini berada dalam kesusahan, kepayahan, kecederaan kan. Jadi mungkin memerlukan seseorang juga nak bantu dia kan. Tapi bila dah seorang dua tak berjaya, bila dah ramai-ramai sangat tu menimbulkan sedikit agresif kepada tapir tersebut, macam mana caranya untuk menaikkan? Puan tadi ada sebutkan menggunakan tangga dan sebagainya, tak berjaya. Tangga tu mungkin sebab nak suruh tapir tu naikkan. Tapi kan kaki dekat belakang tu tercedera. Lepas tu guna jaring pula. Tapi saya rasa ini mungkin antara kerjasama IPM sendiri dan juga perhilitan tahu bagaimana cara yang terbaik untuk menyelamatkan
tapir ini, tetapi syabas juga kita ucapkan sebenarnya dengan usaha yang kalian lakukan ini kan. Sangat-sangat mencabar. Kami tengok pun payah je, tapi itulah. Alhamdulillah selamat. Nanti kita cuba untuk menghubungi mereka sekali lagi sebab tak puas ni. Tak puas betul. Jadi kita dapat lihat dekat sini antara penugasan APM ni bukan setakat menyelamatkan misi-misi banjir, kemalangan dan sebagainya, juga menyelamatkan haiwan contohnya macam tapir ini diperlukan juga oleh anggota-anggota penyelamat APM ini. Okey, kita berehat seketika. Kembalinya kita bawakan apa yang kita boleh, kalau boleh hubungi kembali mereka, alhamdulillah. Kita cuba ya. Okey, kita berehat dulu. Ya. Baik, kita teruskan pengisian Malaysia hari ini. Nanti kita akan cuba untuk hubungi APM kembali. Tapi sebelum itu kita nak kongsi dulu sepanjang hari Jumaat yang penuh berkah ini, wakaf dan infak pembinaan masjid pertama di Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Jadi kita terus bersama dengan tetamu kita hari ini, iaitu saya perkenalkan Ustaz Sheikh Amran Mat Yusof, merupakan pendakwah bebas merangkap duta khas pembinaan masjid pertama di Bukit Beruntung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kita nak tahu dulu latar belakang masjid pertama yang akan dibina di Bukit Beruntung ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Beruntung sudah lebih 20 tahun berlalu, tapi masih belum ada masjid. Populasi penduduk tu dah mencecah sampai 60,000 orang. Ada 11 buah surau, 6 daripadanya diangkat jadi Jumaat. Sampai sekarang kita masih belum ada masjid lagi tu. Sebab tu ada usaha untuk bina masjid yang pertama di Bukit Beruntung. Kita sebut yang pertama tu supaya orang rasa nikmat untuk bagi sumbangan dan derma tu yang pertama tu. So Bukit Beruntung ni kita dah dapat tanah daripada pemaju 2 ekar. Kita dah ada plan yang sempurna. Kita dah ada kelulusan daripada Majlis Agama Islam. Bermula tahun 2013 dah ada kelulusan. Cuma yang belum cukup adalah dana kita. Dana tu sahaja. So kita harap sangat-sangat pada hari Jumaat yang berbahagia ni agar kita umat Islam dapat saling bantu-membantu untuk membangunkan masjid yang pertama di Bukit Beruntung ni. Okey, untuk masjid pertama di Bukit Beruntung ini, sasaran kan mesti ada sasaran untuk berapa banyak untuk kita membina masjid ini. Jadi bagaimana untuk misi ini? Baik, kalau kita tengok kos keseluruhan tu totalnya adalah 16 juta. Kutipan pada hari ini 5 juta dan kita pada peringkat awal ni kita cuba untuk dapatkan tambahan 3 juta bagi cukup 8 juta tu supaya kita nak start projek. Sebab syarat bagi JAIS, Jabatan Agama Islam di Selangor, tak boleh mula projek selagi tidak cukup 50%. So sasaran kita ni yang paling dekat adalah 3 juta untuk cukupkan 8 juta dan kita akan terus start projek. Dia akan nampaklah pembinaan itu. Dan masjid ni nampak macam 16 juta tu nampak je mahal sikit. Maksudnya nampak mahal. Tapi rupanya masjid ni bukan masjid, dia kompleks. Dia kompleks yang dalamnya ada rumah imam dan sebagainya. Dia ada sistem solar dan malah dia boleh menampung 3,500 jemaah di Bukit Beruntung dan dia ada pusat penjagaan orang-orang yang ditimpa musibah dan di sana ada dewan serbaguna. Banyak kemudahan tu lengkap lah sebenarnya. Lengkap insya-Allah. Okey. Dan kita nak tahu juga sebenarnya ramai yang kata kita nak berinfak, kita nak berwakaf. Kita pun perlu memahamkan juga sebenarnya kebaikan kita berinfak kan. Kalau kita berderma dan sebagainya untuk pembinaan masjid pertama di Bukit Beruntung. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga. Okey, baik. Pagi yang berbahagia ni saya nak kongsi satu hadis riwayat daripada Al-Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Seorang sahabat Nabi dia datang kepada Nabi dan dia tanya, "Ya Rasulullah, apakah sedekah yang paling besar pahala?" Maka kata Nabi SAW, sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah yang dilakukan pada ketika dia sihat. Kalau sakit tu sedekah kok nak sembuh, tapi dia tengah sihat, tengah elok dan dia bersedekah, itu sangat baik. Dan sedekah juga yang paling besar adalah sedekah ketika dia rasa macam nak jatuh miskin ataupun ketika dia berangan nak jadi kaya. Sehinggalah Nabi kata jangan tangguhkan sedekahmu sehingga nyawamu sampai di halkum, dan pada ketika itu baru dia nak kata, oh sedekah ni untuk si fulan, sedekah ni untuk si fulan. Maksudnya Nabi suruh kita
kita menyegerakan sedekah, tambah-tambah lagi dalam membina rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi setakat ni bagaimana respon untuk orang yang berinfak dan berwakaf? Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala dan terima kasih juga MBCI yang memberi promosi yang sangat sempurna dan berlaku sedekah itu lipat kali ganda daripada apa yang kita harapkan tu, dia berjalan lancar alhamdulillah. Dan kita seru lagi lah, seru lagi agar kita semua menyedari bahawa dunia ini hanya tempat tinggal. Dunia ini bukan tempat kita nak tinggal, itu ini tempat meninggal, dan akhirat itu tempat kekal. Jadi kita nak hantar awal kita punya harta tu pergi ke syurga melalui pembinaan Masjid Bukit Beruntung ni. Seperti mana yang tertera di kaca TV sekarang ini, kita kongsikan juga informasi untuk kalian sama-sama menderma infak berwakaf untuk Masjid pertama di Bukit Beruntung. Dan Ustaz, mungkin pesanan terakhir untuk penonton MHI pada pagi Jumaat ini, sama-sama kita jayakan misi ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para penonton kita semua, ketahuilah bahawa kami menyeru semua umat Islam, sama ada individu, sama ada siapa sahaja, syarikat korporat, siapa sahaja yang ada harta sedikit maupun banyak, daripada RM1, RM10, naiklah ke sampai berapa banyak pun, jom bantu untuk sama-sama membina rumah Allah Subhanahu Wa Taala di Bukit Beruntung dengan cara yang mudah. Sekarang ni QR je, scan aja, mudah selesai. Dan ketahuilah kejayaan yang paling besar seorang manusia di sisi Allah adalah apabila dia mengirim hartanya ketika dia hidup di dunia, bukan dia berangan-angan untuk bawa hartanya ketika selepas dia meninggal dunia. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Dan rasanya kalau siap ni bila jangka? Mengharapkan bila tu? Kami mengharapkan jumlah 16 juta itu komplit pada tahun 2026. 2026. Cuma kita harapkan 3 juta awal ni mencukupi 8 juta untuk segera memulakan projek. Bila dah mula projek itu, maka masyarakat akan nampak lebih awal. InsyaAllah. Okey. Ingat, sama-sama kita berinfak dan berwakaf, tak rugi pun sebenarnya. Pahala kita berlipat ganda apatah lagi hari Jumaat ini. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Cik Amran Mat Yusof, merupakan pendakwah bebas merangkap Duta Khas Pembinaan Masjid pertama di Bukit Beruntung. Baik, seperti mana kita rasa kita dapat hubungi pihak APM Afad. Mungkin boleh kita cuba. Kita cuba nak menghubungi semula Lieutenant Peternak Awam Muhammad Hairi dan juga Korporal Peternak Awam Aida Wati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar Afad dan Farina. Okey, kali ni dengar. Okey, tadi kita tadi kita bersama dengan Korporal kan, Puan Aida. Jadi Puan Aida, mana Puan Aida tu? Ada? Okey, ya saya. Okey, Puan Aida, dekat mana tadi yang kita terputus tadi? Boleh sambung balik dalam usaha misi menyelamat tu. Tak berjaya guna tangga, jaring. Jadi teruskan tentang misi menyelamat tu. Okey, setelah menggunakan step pertama, step kedua dan step ketiga, kita menggunakan tali dan juga hose. Okey, membuat ikatan dua loop pada bahagian kaki depan dan juga belakang untuk menaikkan tapi tersebut ke tebing. Tapi masih juga tidak berjaya. Itu pun kita buat beberapa kali. Okey, kemudian akhirnya kita menggunakan kaedah menurunkan perangkap pindah ke dalam parit. Itu pun dah malam, orang kata dah gelap dengan suasana yang macam tu, dengan berlumpurnya apa semua. Memang berbagai kesukaran lah yang kita hadapi dengan emosi tapir itu sendiri. Sebab kita maklum dicedera apa semua, kita terpaksa pujuk. Masuk ke dalam perangkap pindah tu pun kita terpaksa pujuk dia. Okey. Itu yang mengambil masa yang terlalu lama hingga lebih kurang dalam 3 jam setengah macam tu. Okey. Faktor-faktor yang membuatkan tak berjaya untuk menaikkan tapir yang cedera tu adalah kerana pertamanya bentuk muka bumi, tebing yang tinggi, kemudian dengan keadaan tapir tu yang lemah sebab dah dalam 2 hari lah. Kalau ikutkan cerita tu daripada masyarakat tempatan dah 2 hari. Okey, kemudian kerana saiz dan juga berat badan tapir tu. Sebab bila dia nak anjak badan dia ke tebing tu memang susah. Sebab kaki belakang dia kedua-duanya memang cedera. Itulah dia situasi yang kami hadapi dah. Berbagai kesukaran juga lah. Baik. Memang Tuan Hairi,
kita nak tahu selepas misi ini berjaya membawa keluar tapir tersebut daripada parit tu kan. Jadi keadaan sekarang ni bagaimana? Berada di mana tapir ni sekarang? Sekarang ni tapir itu berada di Sukai Perak, itu di Jabatan Selatan kawasan Pemuirah. So di sana tapir itu berada dan diberikan rawatan yang selanjutnya lah. Tapi keadaan yang lebih orang kata lebih mendalam berkenaan dengan tapir itu kami tak tahulah, sebab di bawah seliaan Jabatan Selatan lah sekarang ni. Tapi apabila korporat ataupun tuan ataupun puan berada dekat lokasi itu ataupun dah selidik dah tentang tapir itu, kecederaan tapir itu dia punya kaki itu berpunca daripada apa? Kemalangan ke atau bagaimana? Okey, saya jawab ke Tuan Heri yang jawab ni? Tak apa, mana-mana. Saya jawab lah ya. Okey, mengikut cerita masyarakat tempatan, keadaan tapir tu, cedera macam tu, akibat daripada dilanggar oleh kereta. Dan kejadian tu terjadi 2 malam sebelum kami menerima misi. Dah 2 hari. Kiranya ini memang adalah kes pembukaan tahun baru 2024. Ya, satu penugasan yang sangat mencabar buat kalian juga. Pengalaman yang cukup hebat sebenarnya. Dan kita ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas jasa dan juga pengorbanan kalian. Begitu juga dengan pihak Perhilitan sendiri. Dan kita haraplah tapir itu sekarang dalam keadaan yang baik. Saya pasti Perhilitan sangat-sangat pakar dalam keadaan seperti ini. Kepada Lieutenant Pertahanan Awam Muhammad Hairi Ibrahim, terima kasih. Dan juga Korporal Pertahanan Awam Aidawati Syahari. Yang rakan-rakan di belakang juga terima kasih. Ya Allah, daripada awal pagi tadi kami nampak tadi. Kalian memberikan komitmen cukup tinggi buat kami. Terima kasih juga buat Afak dan juga Farihah kerana sudi bertemu ramai kami. Baik. Terima kasih juga. Okey. Selamat menjalankan tugas kalian juga. Tugas. Assalamualaikum. Terima kasih. Jaga diri. Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Baik, anda katalah kalau kita terlanggar bukan sahaja tapir tadi, haiwan mana-mana sekalipun, berhentilah seketika kan untuk kita nak melihat kondisi haiwan tersebut kan. Itu mesti kes yang macam langgar lari tu kan. Kesian tapir itu. Kesian. Baik, terima kasih kepada kalian yang menonton kami di Malaysia hari ini dan juga stream HD secara langsung di aplikasi Tonton. Betul. Kita jumpa minggu hadapan. Isnin. Kita akan bawa topi apa? Kita nak bawa topik pangkalan data utama ataupun singkatannya PADU. Adakah anda dah daftarkan diri anda? Kalau belum lagi, semak-semakkanlah diri anda. Macam, kadang-kadang kita periksalah terlebih dahulu kan. Mungkin hari Isnin nanti kita akan bawakan satu pemahaman. Betul. Jadi dah faham baru macam kita daftar. Okey? Okey. Terima kasih. Jumpa lagi. Salam Jumaat. Assalamualaikum. Bye-bye.